Akan saya yang berhormat Menteri untuk kepahaman saya, macam mana Kementerian Keuangan yang bertanggungjawab dalam penyediaan bajet ini, termasuk perbekalan tambahan ini, menilai sesuatu peruntukan kepada setiap kementerian ataupun agensi itu, apakah dengan mengambil kira pengurusan keuangan yang cekap, yang efisien, yang berlaku di dalam setiap kementerian itu. Sebab kita sering kali setiap tahun Datuk Yang di-Pertua dilaporkan oleh audit negara yang menunjukkan berlakunya ketidakkecekapan di dalam pengurusan keuangan di peringkat kementerian-kementerian ini. Walaupun saya faham bahawa kalau itu diambil sebagai satu syarat untuk Kementerian Keuangan, mungkin ada kementerian-kementerian tertentu yang berlaku ketirisan dan sebagainya tidak akan mendapat peruntukan yang besar. Tetapi persoalan saya ialah bagaimana Kementerian Keuangan ini menyelia untuk memastikan cadangan-cadangan nasihat ataupun pandangan yang diberikan oleh audit itu dapat diimplementkan oleh kementerian-kementerian, termasuk Kementerian Keuangan sendiri, sebab audit juga melaporkan kementerian-kementerian keuangan. Jadi ini untuk memastikan supaya setiap nanti pengurusan keuangan perbelanjaan itu dapat dikecilkan ataupun dielak dan dapat dikecilkan ketirisan dan kebocoran tersebut. Ini kalau kita lihat yang berhormat Datuk Yang di-Pertua, perbelanjaan ini maknanya kalau kita lihat audit cukup tinggi. Hari ini kita telah pun didedahkan sebelum ini bagaimana Kementerian Belia dan Sukan kehilangan 100 juta. 100 juta. Saya rasa bahawa mungkin apakah 100 juta itu satu yang dapat dikesan ataupun masih banyak lagi ketirisan yang berlaku yang tak dapat dikesan oleh pihak SPRM, termasuk juga oleh pihak audit. Sekejap bagi saya di sekejap. Sebab saya sendiri pun mempersoalkan juga audit Datuk Yang di-Pertua. Sebab kepada KBS, macam mana dia boleh bagi 4 bintang 4 bintang untuk tahun 2014, 4 bintang, sebab dia ada bintang ni dia macam raja lawak lah, rating macam raja lawak kan, dia ada 4 hal. Dia bagi 4 bintang, tetapi saya heran macam mana, sedangkan sudah ada laporan audit untuk 2012-2013 yang menunjukkan pengurusan keuangan berlakunya ketirisan di dalam KBS. Jadi saya fikir macam mana boleh bagi 4 bintang? Apakah tidak dilihat laporan 2011, 2012, 2013 itu sebagai pengukuran untuk nak dianugerahkan 4 bintang kepada KBS dalam tahun 2014. Jadi apakah berlaku di mana audit tidak mendapat dokumen-dokumen yang mencukupi yang dicuba dielak oleh kementerian-kementerian daripada menyerahkan dokumen-dokumen tertentu untuk mereka mendapatkan kepastian untuk memastikan supaya tidak berlaku penyelewengan ataupun ketirisan. Ya, Mr. Speaker, terima kasih. Sungai Petani. Terima kasih, Mr. Speaker. Saya nak tanya Pokok Sena, sedarkah Pokok Sena bahawa dalam salah satu jabatan, apatah lagi kementerian sebesar Kementerian Belia dan Sukan ini, ada prosedur treasury instruction yang cukup jelas. Sekian banyak wang nak dikeluarkan, siapanya authority officer dia. Sekian banyak wang nak keluarkan, tentu ada 2 atau lebih authority officernya. Tidak mungkin, Pokok Sena bersetuju dengan saya, tidak mungkin duit ini terlepas. Tidak mungkin. Kalaulah betul-betul pegawai yang dipertanggungjawabkan itu melihat betapa keperinciannya, maknanya kalau di kementerian sudah tentulah KSU atau TKSU dan juga accountant yang akan bukan saja approve voucher tetapi juga sign check. Tetapi untuk melepas 100 juta dan menteri tidak tahu, saya kata ini suatu yang amat ganjil dan mustahil berlaku. Apa pendapat Pokok Sena tentang hal ini? Ya, ini dah jadi satu trend
Semua orang bila ditanya kata tak tahu. Tak tahu. Bahasa Bali kata tak tahu. Tak tahu. Semua kata tak tahu. Terkejut. Perdana Menteri pun beritahu bahawa 42 juta tu saya pun tak tahu. Tak sedang kata masuk dalam akaun saya. Tak sedang. Dia tak sedar. Kata ada dalam duit dalam akaun dia 42 juta. Pegang pun tak tahu. Pegang pun tak tahu. Menteri beliau pun macam tu juga. Dia pun tak tahu. Kata 100 juta. Perdana Menteri pun boleh terkejut. Tak tahu. Perdana Menteri boleh terkejut. Hilang 100 juta di KBS. Jadi bagi saya tidak sewajarnya lah tanpa pengetahuan. Kerana bagi saya bahawa persoalan yang saya nak bangkitkan di sini ialah apa prosedur yang Kementerian Keuangan juga menyelia tentang pembayaran secara tunai yang diamalkan di banyak kementerian-kementerian dan agensi-agensi ini. Ini yang berkemungkinan kepada saya yang menyebabkan berlakunya ketirisan yang sukar untuk nak dikesan kerana dia dibuat secara tunai. Kemudian juga saya lihat bahawa kadang-kadang di dalam pemberian tender, umpamanya dalam pemberian tender, saya juga nak mempersoalkan dalam isu KBS ini. KBS, Kementerian Belia dan Sukan, sudah ada orang buat joke, dia kata mudah sebut kebas. KBS mudah sebut kebas. Dia kata kebas sabu lah. Bukan kebas tak rasa apa ni, kebas sabu. Itu joke orang lah. Saya nak mempersoalkan umpamanya dalam kes Festival Belia Putrajaya 2014, Festival Belia Putrajaya 2014. Menteri telah mengumumkan pada 2013 lagi, dia kata 2014 nanti akan dibuat festival itu dengan tender secara terbuka. Ini adalah ekoran daripada beberapa nasihat daripada kononnya daripada audit yang menunjukkan bila audit buat ada pada saya ini yang tak dibentang kepada dewan, yang tak dibentang kepada dewan dan kepada publik, iaitu laporan audit pengurusan Hari Belia 2011-2013 ini memang berlaku tersangat buruk lah, berlaku sangat buruk, tapi tidak dibentang. Ini yang saya dituntut untuk dibentangkan kepada Parlimen, tetapi diberikan kepada Kementerian Belia dengan nasihat-nasihat dan cadangan. Jadi menteri mengaku bahawa untuk 2014 kita akan buat secara yang lebih baik, secara tender yang terbuka dengan belanja yang lebih kecil, belanja yang lebih kecil daripada perbelanjaan sebelum itu. Tetapi apa yang kita dapat lihat bahawa apa yang berlaku ialah perbelanjaannya bukan kecil, perbelanjaannya makin besar. Makin besar, walaupun peruntukan asal itu hanyalah untuk 10 juta, tetapi perbelanjaan sebenarnya 30 juta. Perbelanjaan sebenarnya 30 juta. Dan yang mengherankan saya ialah apabila saya dipahamkan bahawa iklan tender untuk 2014 punya festival ini, festival itu berlaku pada pertengahan bulan Mei, tetapi iklan tender dikeluarkan pada 17 hari bulan 4. 17 hari bulan 4. Tutup tender 1 hari bulan 5. Tutup tender 1 hari bulan 5. Tetapi syarikat yang memperolehi tender ini, iaitu sebuah syarikat yang dikenali sebagai Freeform, syarikat ini daripada bulan 2 sudah pun berada di kementerian. Di kementerian. Ini yang saya heran, macam mana iklan tender bulan 4, tutup tender 1 bulan 5, syarikat yang dapat tender ni sudah berlegar di kementerian itu pada bulan 2 lagi. Pada bulan 2. Malah pada bulan 3 kementerian sendiri yang mencadangkan supaya diberikan pejabat sementara kepada Freeform di kementerian, ditempatkan berdekatan dengan pejabat menteri di aras 17 menara KBS. Tender belum iklan, Freeform sudah dapat
dapat pejabat sementara. Ini saya ya efisien. Sebab itu saya mempersoalkan, walaupun dalam kes perbelanjaan tambahan ini hanya token RM10, tapi tidak RM10 boleh berkebat nanti. Jadi sebab itu saya cukup terkejut bila saya dengar saya mengamati laporan yang ada kepada saya ini. Cukup menghairankan. Maknanya macam mana boleh berlaku sedemikian rupa dengan tiba-tiba tender yang berlaku pada bulan 4, tiba-tiba bulan 3 free form sudah berlegar, bulan 2 dah mula berlegar, bulan 3 di penghujung bulan 3 sudah boleh buka pejabat sementara dia pejabat. Saya tak tahu, ni mungkin menteri pun tak tahu, walaupun duduk di aras yang sama dengan aras menara pangkat menteri di menara KBS. Tak tahu. Jadi saya minta penjelasan lah daripada pihak kementerian, macam mana pihak kementerian monitor perkara-perkara yang sebegini, sebab pihak kementerian nak bertanggungjawab untuk nak memperuntukkan perbelanjaan bajet tahunan dan juga perbekalan tambahan dan sebagainya kepada kementerian-kementerian ini. Jadi kalau tidak dibuat pemantauan, tidak dibuat penyeliaan yang lengkap, saya bimbang bahawa akan berlaku. Sebab itu berlaku secara lebih buruk. Sebab itu saya membangkitkan pada minggu baru-baru ini dalam penggulungan Yang Berhormat Menteri Belia. Saya kata, macam mana seorang ketua setiausaha boleh dipindahkan, boleh golong pokok boleh dipindahkan dengan dinaikkan taraf daripada daripada jusa ni kepada yang lebih tinggi, turus 3 kepada turus 3, sedangkan berlaku unsur-unsur ketidakkecekapan, ketirisan itu di zaman dia. Jadi saya bagi peluang juga baru sikit dah. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Pokok Senah. Saya nak tanya sikit tentang Pokok Senah. Sekarang Menteri kata dia akan take full responsibility. Apa maksud full responsibility itu? Adakah dia pada pendapat Pokok Senah dia akan resign ke, atau dia akan stay on dan ingin jadi Perdana Menteri pula? Apa pendapat Pokok Senah? Apakah Pokok Senah akan buat kalau Pokok Senah jadi menteri? Ya. Itu satu pertanyaan yang suka untuk saya nak jawab dengan pokok senah tu. Ya. Bagi saya terpulanglah kepada menteri untuk mengambil tanggungjawab sebagai seorang muda yang harus memperlihatkan integriti yang sangat tinggi, credibility dan integriti yang tinggi yang harus ditampilkan, kerana ini merupakan pemimpin masa depan. Selalu orang melihat anak muda ini ialah harapan masa depan, harapan Malaysia, harapan masa depan negara kita yang tercinta. Jadi sebab itu bagi saya bahawa sewajarnya dia tahu apa yang sepatutnya dia buat. Dia tahu apa yang sepatutnya dia buat, sama ada dia nak terus stay ataupun apa. Tetapi saya nak sebut di sini bahawa mohon kepada satu penyiasatan yang menyeluruh, bukan hanya kepada 100 juta yang telah mengalami kehilangan tersebut, tetapi lebih daripada itu. Sebab laporan yang ada di tangan saya ni tak cukup 15 minit untuk saya nak sebut. Memang tak cukup tetapi saya fikir bahawa adalah sesuatu yang sangat meragukan saya, dan ini menunjukkan bahawa ada usaha-usaha untuk cuba menutupi unsur-unsur penyelewengan ini, kerana ada mungkin dokumen-dokumen tertentu yang tidak diserahkan kepada audit, yang menyebabkan audit tidak dapat buat satu audit yang secara yang lebih telus, sehingga tak dapat nak kesan ketirisan yang lebih besar yang berlaku. Sehingga saya nak sebut satu lagi akhir Datuk Yang di-Pertua, saya pun agak heran bagaimana free form ini dia boleh lantik satu subkontrak ialah daripada Australia, sedangkan di dalam perkeliling kerajaan jelas mengatakan bahawa tak boleh lantik sub yang lain yang luar daripada negara kita kalau benda itu boleh dapat dalam kepakaran, kemahiran itu boleh diperolehi di dalam negara kita.
Sedangkan saya katakan bahawa untuk nak buat penyediaan pada festival Hari Belia itu, kepakaran itu telah sedia ada. Jadi dilantik dan syarikat daripada Australia ni pun datang lebih awal sebelum Freeform ni di award. Sebelum dia di award, Freeform ni di award, dia sudah datang. Syarikat daripada Australia ni sudah pun datang, Parachute International, nama dia Parachute International daripada Australia. Dia sudah sampai ke Malaysia, sudah pun memulakan kerja-kerja dia. Jadi saya pun fikir ini bagaimana benda ni boleh berlaku. Saya terkejut kerana Perdana Menteri terkejut. Jadi saya mohon penjelasan daripada pihak kerajaan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Ya.